Sebab itu kalau sembahyang kita buat itu pun yang sama, kita buat 10 tahun. Tak sedar itu. Tiba-tiba dah beri salam dah. Tadi berapa rakaat sembahyang ya? Nampak itu. Sebab benda yang sama kita buat itu. Bila kita ulang satu perkara benda yang sama berulang-ulang, maka dia akan masuk di bawah bahagian bawah sedar. Manusia itu ada dua. Sedar dan di bawah sedar. Mana tak sedar? Sedar, di bawah sedar. Tengok contoh macam orang baru belajar bawa kereta. Saya seronok bila tengok lalu tepi sekolah mandu itu. Kan saja berhenti tengok. Tengok mukanya tengok. Dia sedar ketika itu. Seronok tengok orang sedar ya. Dia sedar ketika itu. Tapi setelah dapat lesen, cukup 3 bulan, sedar tak bawa kereta? Nampak? Jadi manusia ini ada sedar dan ada bawah sedar. Mana sedaran yang awal itu dah masuk di bawah, dia dah tak sedar lagi. Bawah sedar. Bawah daripada kesedaran yang awal itu. Di bawah itu. Bukan tak sedar langsung. Ini keajiban kemampuan manusia. Tak salah itu. Tapi yang jadi salah itu dengan sebab dia tidak awasi dan perhati dan jaga dan pelihara kawal hal keadaan ketika dia buat benda yang sama itu. Yang ini tidak ada muraqabah. Bila tidak ada awas, perhati, jaga, pelihara kawal, yang ini tidak ada muraqabah, tidak mengintai dirinya itu, apa yang dia sedang berbuat itu. Bahkan dia lepas dirinya saja. Bila dia lepas dirinya saja, maka tumpuannya itu akan melayang kepada tempat lain. Bila melayang kepada tempat yang lain, maka hilanglah mutu nilai hidup manusia itu. Mutu nilai kehidupan kita ini dalam tumpuan, di dalam kekuatan tumpuan. Setengah daripada tujuan atau maqasid faedah berpuasa ini nak mengangkatkan tumpuan kita. Sebab kebiasaan yang kita buat itu macam 11 bulan kebiasaan kita makan minum. Bulan Ramadan ini kita berhenti makan dan minum. Tabiat kebiasaan itu. Lihat apa jadi. Bila disengkat saja makan minum kebiasaan 11 bulan itu, 1 bulan Ramadan ini, yang dihubung kait Ramadan itu dengan pertunjuk, dengan ilmu. Dan ilmu nak dapat syaratnya mesti kita sekat kebiasaan kita. Bila kita berhenti kebiasaan kita makan minum itu, bila disempitkan tak makan tak minum, dihentikan, imsak itu. Imsak itu satu bahagian daripada kesempitan itu. Dia sempitkan, tak boleh makan, tak boleh minum. Berhenti makan dan minum itu. Itu satu nauk daripada kesempitan, bukan kelapangan. 11 bulan orang lapang. Sebab itu 11 bulan orang yang makan minum itu, tengok cara berjalannya, semua lapang, bebas itu. Tapi orang bila masuk Ramadan, dia tak makan, tak minum, dia macam sempit. Tapi itu kurang bercakap, kurang berjalan bersiar-siar, kurang ketawa, kurang kerja, kurang. Nampak kurang itu? Sempitlah itu. Jadi apabila disempitkan manusia ini, yakni apa yang dia biasa buat, dia tidak boleh buat lagi dan dia terasa tak nak buat. Maka ketika itu berpeluang baginya untuk memikir jalan yang baru. Sebab jalan yang lama itu dah berhenti, dah jadi lemah. Sebab jalan lama itu, jalan 11 bulan ini, jalan 11 bulan dan jalan 1 bulan. Jalan 11 bulan itu ada highway lah. Bila masuk jalan 1 bulan ini, baru alley road, baru dia jalan kecil, baru nak buka. Ya. Jadi sempit sikitlah. Sempit sikit, baru buka jalan itu. Bila buka jalan baru ini, maka semua nampak pandangan barulah. Sebab itu orang berpuasa ini, satu sudut dia imsak, tahan diri, tapi sudut ruhaninya iftar. Sudut ruhaninya terbuka. Sebab
Manusia ini, contoh kita lihat, kalau manusia itu sihat orangnya, dapat berjalan, dapat bergerak, dapat semua, apa sih nak buat dia sihat? Ya. Bayangkan kalau dia sakit. Yakni dia tidak dapat bergerak macam biasa lagi. Atas katil sahaja. Jadi seolahnya bila orang sakit ini, seolah-olah dia berpuasa daripada gerak dan diam. Yakni dia tidak dapat bergerak dan diam. Seolah-olah. Ketika itu, apa jadi pada orang sakit itu kalau kita pergi ziarah dia? Kalau 1 bulan dia hospital itu, tasbih dia jari tak? Cakapnya tentang kebaikan tak? Nasihat kita lebih pada ustaz tak? Ustaz pun kalah. Nampak? Ini imsak. Banyak rahsia imsak ini. Sebab itu waktu kita mengalami merasai puasa ini waktu keemasan. Yang kita mesti terima, percaya, serah kepada tangan tarbiyah melalui Saim itu. Orang yang berpuasa ini tangan Rabb Alamin. Alhamdulillahi Rabb Alamin. Rabb Alamin itu, yakni Rabb itu yang memberi tarbiyah kepada sekalian alam, yang mendidik pada sekalian alam ini, yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Rabb. Bila masuk bulan Ramadan puasa itu, tangan tarbiyah ketuhanan itu berfungsi terus dengan diri insan itu. Ini peluang peningkatan, peluang kita jadi orang baru, peluang jadi orang yang kecemerlangan, peluang, sentiasa peluang itu sebulan Ramadan itu. Sebab itu bulan itu dibilangkan bulan rahmat, bulan nikmat, bulan takrimatan wa maghfiratan. Sebab dia ada kait dengan salahan, falahan, najahan. Dan salahan, falahan, najahan itu ada kait dengan rahmat, nikmat, takrimatan wa maghfiratan. Dan semua itu mendasarkan istighna wal iftiqar. Yani hakikat bagi kalimah itu. Hakikat kalimah la ilaha illallah itu. Yani Allah yang kita isbatkan, yang kita ingat, yang kita iman, yang kita terima, percaya, serah. Yani kewujudan yang sebenar-benar ada itu berdepan dengan yang ada ini, tidak ada nak dibanding dengan yang ada itu. Kepercayaan orang mukmin itu, kepercayaan orang yang beriman tentang adanya itu lebih ada daripada segala yang ada. Kerana segala yang ada pada zahir ini tidak dapat ada kalau dia tidak adakan. Kalau begitu, pusatan tumpuan, kalau kita terima statement itu, kalau kita terima pengetahuan itu, sepatutnya pengetahuan, pusatan tumpuan kita di mana? Kalau kita terima remote control, orang remote control dia main belakang sana, kita nampak satu robot bergerak kiri dan kanan ini. Kalau kita nampak robot itu bergerak, dan kita tahu di belakang sana ada orang main remote control, kita tengok robot itu bermain-main dengan kita pula. Bila kita pandang robot itu, di mana pandangan kita? Pada robot itu semata-mata pada orang yang di belakang itu. Begitulah orang mukmin. Mesti di sana pandangan itu. Tapi kalau si kecil pandang robot itu, mana pandangannya? Kita ni macam si kecil lah. Bearded children, kanak-kanak berjanggut. Walaupun dewasa,